A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. La haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma salli ala Muhammad. Hari ni orang baru Yang orang pertama menyapa tak apa Siti ZH. Siti ZH yang pertama diikuti oleh Rifa Marjan, Haslinda ni orang yang awal-awal. Lepas tu barulah Wajah Zainon dari Singapura. Ni orang nombor 3, Jebon. Lagi siapa? Aisyah Rifa, Hairul Hazri, Sharifah Aziza, Alexander Man, Fazilah Salini, laju ni. Lepas tu siapa Fazilah Salini tadi? Fazilah Salini, Alexander, Rifa, Cik Arman, Sabaria Daud, Rohaya Mali, Cik Nun Abu Bakar, Jebon, Siti Mariamah, hari Rabu ni hari Okey, Hasna Syari, Sebah Ramli, terima kasih. Ina Zalina, Jawada, Mun Maisma. Like dan share guys, like dan share. 48 orang dah masuk kelas, 22 baru share. Rashidah Syamsuddin, Rodiah Dahalan, Nurizan Syamsuddin, Kamisa Rasman, sahabat dari Singapura, Saidah Ida, Bajuri Dola, Yusnita Zaid, Azura Yaakob, Salasiah Muradi, Rasima Osman Mandri, Ayah Rohazman, Mun Maisma, Patch Adam Story, tu dia. Daripada Sandakan Patch Adam Story. Misa dari JB, siapa? Misa sudah, Wajah Zainun sudah, Khadijah Khalif Kolium, Salasiah Muradi, Ida Muhammad dah tadi, Dita Walita, Rosfafat, Samsinar Sa'ad, Ina Zalina, siapa yang belum dia ulang ni, Wafa Nurul, Azrin Rahman, Nurlinda Mat Ari, Miza Ayat, Saliyah Yusof. Dah 69 dalam kelas tapi baru 45 share. Like dan share pada 10 gang guys. 20 game pun tak apa. Zaris, Litava, Amar Gita Smith, Fazianzi Didang, Sharifah Idora, Ceka Majni. Ni tak pernah jumpa ni. Ceka Majni, Fazianzi Didang dah, Zainal Abdul Qadir, kawan lama, Normah Basar, Asmarina Kak Cik, lama tak nampak. Safiah Fi, Amanda Aini, Man Azhari, Muna Maria, Mimi Ayen, Siti Talib, siapa lagi? Amanda, Safia, Dr. Narimah dah masuk, Sarifah Idora, Yusnita Said, 70 orang dalam dan dah share dah. Terima kasih, like dan share terus. Ni Aizan Mat Saleh, siapa lagi tadi yang belum ni? Didi, Muhammad Fazim, ni Azjan Mak Salida, Yusnita Saida, Sharifah Idora sudah, Amanda Aini sudah. Siapa lagi yang menyebut Muhammad Fazim, Didi, Mun Maisma, Nur Melisa, Said Imran Arifin baru masuk, Janatul Nisa baru masuk, Norma Basa, Salwati Uti, siapa lagi? Yan Yayan, Rafidah Hasan, Insinur Haji Rocky Mavia baru masuk, Zainal Abdul Qadir, Asmana Kak Cik tadi, Hidayah, Hasan Adnan. Lampu 3 orang baru share. Yan dah dah share. Terima kasih. Tokman DJMS, Sarifah Idora, Mun, itu dia antara yang menyapa Taubah awalin. So hari ni hari yang ke-7 bahagian yang ke-7 kita bercakap tentang mencari magic dalam kehidupan. Dan hari ni hari Rabu 9 hari bulan 11. 9/11 kau. 9/11. 9/11. 9/11 tu kalau orang Amerika September 11. Tapi kita 9 November.
Itu style kita. Kita hari dulu baru bulan. Kalau orang Amerika, bulan dulu baru hari. Ya, 9/11 means September 11. Batuk sikit. So, 88 orang dah masuk kelas, 97 dah share. Jom kita sambung. Dan program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 27 November, iaitu menangani pasangan yang rajuk. Jadi tu webinar pada 27 November. Ya, so hari Sabtu 10 pagi sampai 1 petang. Ini suatu program yang sangat-sangat penting dan sangat kata tu relevan. Dan sangat menarik sebenarnya. Dan ini sebab semua orang yang daripada baby sampailah ke baby purba masih tetap rajuk dari masa ke masa. So how to deal with that? Jadi kita tak perlulah kata orang tu sengsara sebab merajuk mungkin dari 2 jam, 7 jam ikut kajian, sehinggalah 7 tahun. Itu kajian psikologi. Tapi realitinya berbeza. Macam tak belajar malam tadi pada Pius Salman, ya, hadis dhaif tak boleh jadikan hujah. Itu dia punya prinsip. Tapi in reality, ramai ijma' ulama' pun kadang menggunakan hadis dhaif bersepakat untuk gunakan hadis dhaif itu. Maka dari segi kegunaan, maka digunakanlah walaupun hadis dhaif. Contoh, malam tadi kita belajar contoh, imam mula daripada tengah. Imam kena di tengah-tengah saf. Dan kalau nak sambung saf daripada tengah-tengah, ya. Kanan dulu tapi daripada tengah-tengah. Itu hadis dhaif tapi disepakati oleh ramai. Sama juga satu lagi hadis yang dhaif tapi diguna pakai ramai ulama menerima, iaitu kalau nak memandikan jenazah atau pengusung jenazah, sunnah kalau kita ada wuduk. Itu contoh yang tak boleh belajar malam tadi. Itu ulang kaji balik ni. Benda yang baru. Dan kalau kita nak sembelih binatang, ya, Imam Syafi'i kata tak payah, tak wajib kita menyebut nama bismillah. Sunat, ya, sunat. Tak ada bismillah pun khalas, ya, kalau Imam Syafi'i. Tapi kebanyakan mazhab lain, dia memang menggalakkan kita baca bismillah, Allahu Akbar. Bersama nama Allah, ya, based on hadis, ya. So itulah macam-macam. Sama jugalah, ya, sama juga. Kadang-kadang on paper begini, tapi realitinya berubah ikut suasana, ikut masyarakat, ikut uruf, ikut kebiasaan dalam masyarakat. Ya. So kalau makan pakai tangan sunat. Tapi kalau ada kebiasaan di satu sekolah, di satu tempat, di satu majlis, semua orang pakai sudu garpu, maka untuk menghormati majlis, kita pun pakailah sudu garpu. Walhal lebih afdal kita makan pakai tangan. Kalau tidak susah pula, ya. Yang membantu yang menjaga tu hantar air basuh tangan pula, ya. Tu apa, dalam wedding ke dalam restoran, dalam hotel pun akan makan pakai tangan. So semua meja biasalah kan orang pakai sudu garpu. So meja tu apa akan dihantar air basuh tangan dengan limau dengan itu, ya. Memanglah mereka don't mind, memang dah ada dah provision tu, memang dah mereka dah bersedia, tetapi ada sikit menyusahkan. Tapi tak mengapalah, kita nak hidupkan sunnah kan. Dan mendidik bahawa itulah cara yang terbaik untuk makan, gunakan tangan, ya. Ada sunnahnya, ada fadilatnya, ada sainsnya, dan ada dia punya ajaibnya, ada magic kan. Tok sebut ada magic dalam air tangan. Air tangan ini dengan izin Allah boleh jadi asbab merawat banyak penyakit. Air tangan ibu merawat sakit anak, air tangan anak merawat sakit ibu, dan seterusnya. Nabi SAW pun sering ambil makanan dan menyuap makanan ke mulut isteri baginda. Baik, kita sambung hari ni, ya. Tok Abah sampai ke tip nombor 23 semalam. Tok Abah berhenti kat tip nombor 23 semalam, iaitu bantu ramai orang untuk berjaya. Tip nombor 23, InsyaAllah kita juga akan berjaya. Itu yang semalam, ya. Semalam punya pengisiannya, itu semalam punya. So tengok Tok Abah nak edit sikit. So bantu ramai orang untuk berjaya, kita juga insyaAllah akan berjaya. So macam mana ni? Okey. Ada magic. So itu tengok, ya. Itu dia. Alright, itu semalam, ya.
bantu ramai orang untuk berjaya, kita juga akan berjaya. Prinsipnya ialah bila kita bantu ramai orang untuk berjaya, Allah akan hantar bantuan untuk kita berjaya. Ya, based on the hadis, Allah akan tolong hambanya sekiranya hambanya membantu saudaranya dengan ikhlas. Selagi kita tolong orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan hantarkan bala bantuan membantu kita, insya-Allah. Hebatnya undang-undang Allah. Ya, bila kita tolong ramai orang untuk berjaya, maka kita pun insya-Allah akan berjaya. Nampak ya? So Allah akan tolong hambanya selagi hambanya menolong saudaranya dengan ikhlas. The keyword ikhlas, ya. Ikhlas itu cuma Allah yang tahu. Jangan awak dan tak apa perasaan. Saya ikhlas ni, ya. Dan kata guru tak apa, kalau orang kata dia ikhlas, ada harapan besar dia tidak ikhlas. Pula, ya. Itu prinsip, ya. Itu prinsip. So kita jangan kata, oh ini saya berhajat nak bantu. Jangan kata saya ikhlas ni. Tak payah. Ya, sebab bila ikhlas, tak payah sebut kita ikhlas. Sebab Allah yang tahu. Alright? Okay. So, bantu ramai orang untuk berjaya, kita juga insyaAllah akan berjaya. Because what goes around, come around. Ingat, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 27 November, membantu menangani pasangan yang merajuk. Tips menangani pasangan yang merajuk. Sangat penting dan ramai yang mendaftar untuk attend, ramai yang mendaftar untuk attend plus beli rakaman. Ada yang mendaftar untuk beli rakaman sahaja. Semua boleh. Ini semua untuk semua orang lah. Ya, orang yang baru berkenalan, baru berkawan, baru bertunang, baru kahwin, dah lama kahwin, nak kahwin lagi, semualah. Ya, gurau. Jangan menjadi pasal. 19 hari bulan, orang sibuk nak mengundi, awak sibuk nak nikah pula. Tapi ada orang dah buat perancangan. Dah ada orang buat perancangan dah berbulan-bulan, 3-4 bulan yang lalu. Mereka tak tahu pun election pada 19. Jadi semua dah siap, ya. Tempat dah booking, makanan dah catering, dah order, ya. Kad dah diedarkan, maka kenalah jalankan juga walimah pada 19 November, ya. Keluar aja dengan jari kita bekas dakwat tu, pergilah makan kenduri. Tanda anda sudah mengundi, ya, sebab anda kena menjalankan tugas sebagai rakyat yang memahami demokrasi, yang ingin membantu demokrasi yang patriotik, insyaAllah. Jangan komplain. Gunakan hak anda untuk menentukan pemimpin dan carilah pemimpin yang baik. Pilih pemimpin yang baik supaya Allah redha. Jangan kita nanti ditanya, kau aku bagi peluang untuk memilih, kau pilih orang yang tak baik, siap kau. Kita akan dipertanggungjawabkan. Okey? Itu tips semalam. Tip hari ini nombor 24. Ini menarik. Tok Abah belajar tentang ilmu ini sejak tahun 1979. Apa dia? Ada magic dalam ilmu grafologi. Ada magic dalam ilmu grafologi. Apa itu ilmu grafologi? Untuk mereka yang dah tahu, ilmu grafologi adalah ilmu mengenal peribadi melalui tulisan. So, Tok Abah belajar sejak tahun 79. Tok Abah dapat hadiah buku daripada seorang pelajar, ya. Maksud Tok Abah pensyarah. So, on my 28th birthday, maka seorang pelajar yang bagi hadiah ni pelajar perempuan lah, lelaki tak kisah dunia, ya. So dia berikan Tok Abah hadiah sebuah buku yang sangat kecil, ya, dan sangat menarik. Tok Abah tak pernah dengar ilmu itu tapi tak sibuk nak belajar. Iaitu nama buku itu ialah Knowing Your Personality from Your Handwriting, through your handwriting. Know your personality through your handwriting. Mengenal peribadi anda melalui tulisan anda. Tahun 79 Tok Abah baca daripada kulit ke kulit. Ya, petang tu dapat hadiah, malam tu Tok Abah tengok, ya, dan praktis sikit-sikit sampailah hujung buku. Buku tu tak tebal, sekitar 60-70 muka surat kurang lebih. So malam tu juga Tok Abah khatam. Dan dari situlah Tok Abah minat dan mula mengkaji diri Tok Abah, adik-beradik, staff, ya, dan pelajar. Since 1997, 79, Tok Abah mengkaji bagaimana nak mengenal peribadi melalui tulisan. Ini magicnya, ya. Sebab prinsip grafologi ialah hati, qalbu mengawal fikiran, fikiran mengawal tindakan. Salah satu hasil tindakan adalah tulisan. Jadi tulisan akan mencerminkan pola-pola pemikiran, pola-pola emosi, kita punya peribadi, kita punya aspirasi, kita punya keazaman. Allah punya kuasa. Ya, kalau kita menulis tidak ditekan, kalau ditekan, kalau tulisan kecil ataupun besar, condong ke kanan, condong ke kiri atau tegak,
campur-campur. Tulisan kita bulat-bulat ataupun lonjong-lonjong. Palang T tinggi atau palang T rendah. Ekor J, G, Y, Z besar ataupun kecil. Dan terbuka atau tertutup ekor tu. Ini semua titik I, J. Titiknya kat mana? Belah ke depan, atas huruf ataupun ke belakang. Ataupun macam-macam. Ada orang titiknya di titik, dia buat titik ataupun dia buat calit ataupun dia buat titik I dia buat star. Ada. Untuk setiap titik I dan J dia hubung star. Kau apa jenis manusia tu? Ada magic dalam ilmu grafologi. Dan Tok Abah telah belajar lebih kurang 42 tahun, 43 tahun. So insya-Allah bila tengok tulisan orang, Tok Abah dapat some idea. Dia ni orang yang berani, ada sifat pemimpin, suka sendirian, suka campur orang. Dia mudah dengan nasihat ataupun degil, ada sifat pemimpin atau sifat pengikut, ya. Pemurah ataupun boros, teliti ataupun tak, macam-macam sifat. Ya, dahsyat Allah. Kita dah sebut luaran mencerminkan dalaman. Luaran dia, daripada luaran je kita dapat baca dalaman dengan izin Allah. Itu ilmu. Tapi daripada tulisan kita kenal peribadi. Dan dahsyat ya. Kalau Tok Abah belajar 40 tahun, anda kalau nak belajar seminggu pun dah. Bukanlah expert, tapi faham. Bagaimana nak mengenal diri, sahabat, kawan-kawan, bos. Melalui bentuk tulisan, ya, gaya menulis dan sebagainya. Luar biasa. Tok Abah nak bagi hint. Nak bagi hint ya. Semua pemimpin hebat dalam dunia, dalam apa bidang? Bidang politik, bidang agama, bidang psikologi, sosiologi, bidang sains, bidang sastra, bidang seni, bidang apa pun. Ya, influencer ke whatever. So semua orang hebat dalam dunia tulisannya besar. Tulisan besar ni daripada atas ke bawah huruf tu sekitar minimum 9 mm. Kajian satu dunia. Dan Tok Abah mengkaji ribuan kes. Banyak, senang nanti kita belajar. Ya, Tok Abah nak belajar tulisan JF Kennedy. Macam mana tahun 60-an? Ada kat Google. Tok Abah nak belajar bagaimana bentuk tulisan Mahatma Gandhi. Tok Abah tengok ya, sampel tulisan ikut skala. Ya, Mahatma Gandhi. Tengok tulisan semua pemimpin Malaysia yang prominent Tok Abah telah gaji, dia punya grafologi. Semua ada on record. Dalam Google ada semua. Contoh-contoh tulisan, contoh-contoh tanda tangan, contoh-contoh handwriting dia. Tok Abah dah mengkaji Elvis Presley punya tulisan dan signature. Tok Abah dah mengkaji tulisan Pele, pemain bola Brazil, Pele. Ya, Tok Abah rupanya dia seorang yang banyak menyimpan rahsia. Banyak menyimpan rahsia disimpan dalam. Daripada tanda tangan. Luar biasa ya. Ada magic dalam ilmu grafologi. Isu kita apa? Macam mana nak memahami magic dalam kehidupan. So kehidupan kita ni penuh keajaiban ya, yang kita tak faham sebab tak cukup ilmu. Maka benar kata ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya luar dalam dengan istiqamah, dia akan kenal penciptanya, kenal Allah. Dahsyat kan? Luar biasa. Ada magic dalam ilmu grafologi. Cuba Google ya, untuk mereka yang jarang dengar konsep grafologi. Grafo mean tulisan. Logi mean bidang ilmu. Grafologi adalah satu bidang ilmu psikologi, pecahan psikologi, mengenal peribadi manusia melalui bentuk tulisan, gaya menulis, cara gaya penulisan dan kata tu, the graphics of handwriting. Luar biasa ya. Tok Abah sangat seronok ya. Dan ada syarikat-syarikat besar dalam dunia, pernah Tok Abah bekerja dengan mereka, menganalisis calon untuk jadi pemimpin, calon CEO, calon COO, calon CFO, calon UFO. UFO apa? Ya. Untuk dipilih, dinaikkan ke jawatan penting. Ni head hunting lah. Ni jawatan yang gaji minimum RM50,000 lah, gaji minimum. RM50,000 itu basic. Gedebak-gedebuk campurlah dapatlah RM100,000 sebulan. Itu orang macam ni dia kena head hunting, cari calon yang terbaik. Jadi macam-macam kaedah digunakan dengan dia punya psychometric analysis, dengan dia punya aura, gambar ya. Daripada gambar, aura aura fotografi.
Dia ambil gambar dengan gunakan kamera khas, dia nampak aura manusia itu dan dapat mengenal pribadinya melalui warna-warna di sekitar gambar. Gunakan kamera yang luar biasa, yang istimewa. Ya, itu pun Tok belajar juga 20-30 tahun yang lepas. Tetap hari kita belajar ilmu baru untuk mengenal orang. Kenapa sibuk nak kenal orang? Kan itu rahsia Allah, betul. Itu rahsia Allah. Tapi kita nak tolong orang, kita nak berkomunikasi dengan orang dan Nabi menyebut khatibun nasa ala qadri uqulihim. Berbicaralah kepada manusia ikut kadar akalnya. So, how can I communicate with people? Tok Abah nak berkomunikasi dengan orang kalau tak tahu dia punya peribadi. So, Tok Abah belajar nak mengenal peribadi orang untuk dapat berkomunikasi dengan cara yang tepat, dapat memberi nasihat, bantuan yang sewajarnya. Gitu. So, that is our mission dan itu puncanya sebabnya Tok Abah sibuk nak belajar tentang peribadi manusia dengan berbagai-bagai cara. Dari namanya, daripada wajahnya, daripada tulisannya, ya, daripada dia anak keberapa, ya, dan sebagainya. Semuanya ada magic. Anak sulung kenapa perangai begitu, anak nombor 2 kenapa perangai begitu, anak tengah kenapa perangai begitu, ya. Anak bongsu kenapa matang, semua ada rahsia, semua ada magic yang kita akan dapat, ya, bila kita cakna dan peka untuk mencari ilmu. Subhanallah, ya. Hebat kan? Itulah sebabnya kita ni hidup ini penuh dengan ilmu. Jangan berhenti belajar sampai meninggal dunia. Gitu. Ya. So, nombor 24 ada magic dalam ilmu grafologi. Cuma Google. Apa contoh-contoh dan anda tengok. Oh, awak tulisan kecil ke besar? Hampir semua orang tulisan kecil, orang yang humble, orang yang teliti, orang yang jimat. Orang yang jimat betul, aka Hajah Bakhilah. Gurau lah. Ya, tapi betulnya dia tak kedekut, dia jimat. Sebab tu kecil-kecil je. Ya, Allah punya kuasa. Tapi dan mereka lebih selesa untuk jadi pengikut. Mereka teliti, tapi selesa jadi pengikut, tak selesa jadi imam, tak selesa jadi pemimpin. Dan Tok Bah sebut tadi apa? Semua pemimpin besar dunia yang Tok Bah kaji, ini melibatkan puluh ribu manusia. Tok Bah belajar sejak tahun 70-an. Tulisannya antara 9 mm ke atas. Dan semua pemimpin utama di Malaysia Tok Bah dah kaji. Macam mana belajar nak kaji? Ada ke contoh? Ada. Google aja. Siapa pemimpin awak yang nak kaji? Kan ada semua. Tok Bah mengkaji, okey. Sampel tulisan Allahyarham Tunku Abdul Rahman, PM pertama Malaysia. Tok Bah dah study. Tanda tangannya bagaimana? Ya. Dan bagaimana sifatnya, kita dah tahu sifatnya kurang lebih, ya. Kita belajar dia punya biografi. Wow. Hebatnya Allah. Bila kita kenal manusia, kenal diri, nampak kehebatan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal akan dirinya, dia akan kenal kehebatan Tuhan. Ada magic dalam ilmu grafologi. Okay guys? Ya, itu pertama, ya, yang itu kita punya tip pertama hari ni. Hari 9 November. Dan petang ni Tok Bah akan berjumpa dengan yang dah mendaftar 55 orang ke 56 orang. My classmate, my tingkatan, form mate, ya, kawan satu tingkatan di batch yang sama, satu batch tahun 68 MCE. MCKK, ya. Kami akan ada high tea di TTDI dan yang insya-Allah akan dapat datang 55 orang. Ada yang bersama pasangan, so 55 daripada 90 yang masih ada. That is more than 50%. Hebat tak? Hebat. Kami ada yang last time jumpa lebih kurang 40 tahun yang lepas. So kami akan petang nanti berjumpa bersilaturahmi. Ada 2 orang dah jadi mangsa COVID dan tak dapat join. 2 orang mangsa COVID. Dah kata minta maaf saya positif COVID. Okay, doakan supaya kami cepat pulih dan sebagainya. Okay, so Tok Bah excited sangatnya petang nanti. Mudah-mudahan panjang umur dapat berjumpa dengan para sahabat. Dan kita kena pakai warna rumah kita dulu. Tok Bah pakai baju merah, t-shirt merah sebab warna rumah Sulaiman, rumah merah. Ada rumah Idris putih, rumah Muhammad Shah kuning, rumah Ahmad hitam. Ada 4 rumah, ya. Masa Tok Bah sekolah dulu ada 4 buah rumah, ya. Ini budak comel dah mula. Ya, budak comel dah mula datang membantu Tok Bah, ya, untuk membuat FB Live. Ya, dan program kita hari ini dibawakan oleh itu
Tu namanya, ni namanya Danny Zena. Program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November, menangani pasangan yang rajuk, dan webinar kita, apa nama kita program juga hari ni dibawakan oleh Kodisi Plus. Yang ni satu makanan tambahan yang mempunyai herba Cordyceps militaris yang banyak antioksidan yang membersihkan racun-racun dan semua sampah sarap dalam badan kita dikutip, disapu bersih oleh dengan izin Allah, ya, dengan antioksidan. Dan Tok Abah telah ambil ni 7-8 bulan kot, dan nampak, ya, dan ramai ribu-ribu yang telah menggunakannya dan nampak dia punya impak. Yang memang ada berbeza, exercise tak cepat recuperate, ya, setengah-setengah hilang, ya. Orang yang bekerja menjadi pemandu pun dari pagi sampai malam pun masih memandu, asbab, ya, asbab lainnya semua Allah punya kuasa, kan. Ini membantu. So ni Tok Abah sangat suka, ya. Semua ada link Kodisi Plus. Dah ada dalam pasaran sejak awal tahun kot. Sekarang tengah hangat, sangat popular dalam pasaran sekarang ni, dan ribu-ribu orang telah mencubanya. Of course dia simple, satu dunia dah buat kajian tentang Cordyceps militaris, ya, dalam satu dunia. So just Google, tengok apa dia punya fadilat, no issue. Kalau nak cari isu boleh cari isu lah, tapi insyaAllah no issue. Alright, okay. So next tip yang ke-25. Okay, so tip nombor 25 ni menarik, ya. Tok Abah suka sangat tip nombor 25. 24 tadi ada magic dalam ilmu grafologi. Magic yang ke-25, bila kita murnikan hati, bila kita bersihkan hati, ya, kita berubah dengan istiqamah dan bersepadu, maka semua makhluk di sekitar kita akan doakan kita. Contoh, bila ikut survey Tok Abah, 2-3% saja orang Malaysia yang solat taubat tiap malam. 2-3% orang Malaysia, orang Islam yang solat taubat tiap malam. Jadi why not anda dan Tok Abah mulai malam ni kita solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, tengok apa jadi. Magic berlaku. Kata ulama, bila kita solat taubat, kita tak pernah solat taubat tiap malam. Malam ni kita solat taubat 2 rakaat, istighfar 100 kali, maafkan semua orang. Apa jadi? Besok kita jalan atas rumput doakan kita. Besok kita berjalan bawah pokok doakan kita. Besok kita jalan tepi longkang, ikan-ikan dalam parit akan doakan kita. Katak-katak kodok-kodok doakan kita. Wow. Magic tak? Magic. Bila kita murnikan hati dengan bertaubat, semua makhluk di sekitar kita akan doakan kita. Hatta rumput yang kita pijak doakan kita. Ni kata ulama. Tok Abah belajar tahun 85, 86. Dan Tok Abah mula amalkan sampailah sekarang. So don't go to bed tanpa solat taubat, istighfar, memaafkan semua orang. Ya, ini semua amalan-amalan harian untuk kita murnikan hati. Subhanallah. Bila kita murnikan hati, maka semua makhluk di sekitar kita doakan kita. Kucing-kucing tengok kita pun respect. Kucing respect tengok kita. Ya. Kucing respect tengok kita. Allahumma salli ala Muhammad. Magic tak? Magic. Ada magic dalam istighfar, ada magic dalam solat taubat. Malahan Imam Hasan Basri sentiasa memberi nasihat, apapun masalah yang kita hadapi, solusinya bermula dengan bertaubat. Taubatan nasuha, maka hati bersih doa makbul. Hati bersih menarik solusi, hati bersih menarik rezeki, hati bersih menarik kesihatan, hati bersih menarik kasih sayang. Magic. Bila kita memurnikan hati, semua makhluk di sekitar kita akan mendoakan kita dan berubah seiring dengan perubahan kita. Magic tak? Magic. Allahumma salli ala Muhammad. Seronoknya hidup. Guys, okay. So jom kita tengok. Ya, kita tengok ada tak orang baru masuk? Ya, J. Marapel, J. M. Mapel Suhaila masuk, Farhan masuk, Dila Syam, Siti Mariamah dan Nurin Nur masuk, Puan Tini, cantiknya cucu kata. Ida Muhammad, comel cucu memang, tengoklah tu dia. Mazlina Masri, lepas tu Nurhan Aziz, ya, Nurizan Syamsuddin, ya, Lita Walita Salvati Uti, Fazia Hussein, Azrina Adam, Safia Osman, Puan Tini, aduh Lita Walita, apa jangan sayang, oi, Mazli Zadin, siapa? Naan Anis. Ya sayangnya. Okey.
ya, Farida dan bin Idah FB, ya, Ina Marzuki, Salwati Uti dah sebut, Na Anis, Hani Hashim, Mona Maria, Litawa, Puan Tini, Taubat Nasuha, Litawa dah sudah. Okay, 341 shares. Wow, 173 viewers. Very good, not bad. So, keep on like dan share. Mudah-mudahan sampai ke 200 orang yang masuk kelas kita dan dapat manfaat. Alright? Okay, program kita jangan lupa dibawakan oleh webinar pada 27 November. Menangani pasangan yang rajuk. InsyaAllah 27 November. 10 pagi sampai 1 tengah hari. Teruskan. So, tip nombor 25. Nombor 26, ini pun magic. Ini tak boleh perhati bila counsel orang. Ya, so tip nombor 26 ialah hidup akan sempit kalau tak bayar hutang. Awak gaji besar ke, apa ke, bisnes maju ke, hidup akan sempit kalau tak bayar hutang. Ya, hidup akan jadi sempit kalau tak bayar hutang. So kita kena bayar hutang. Yalah. Ya, hutang yang kita patut bayar, wajib bayar lah kan. Orang yang mati syahid pun tertahan daripada masuk syurga. Orang mati syahid confirm masuk syurga. Ya, kecuali mereka yang tak bayar hutang. Ada hutang yang belum dibayar. Itu sebab ni kita kena bayar hutang. Bila kita kebumikan jenazah, anak atau wakil keluarga akan bertanya, ya, saya terima kasih, minta ampun maaf on behalf of arwah ayah saya, ibu saya, keluarga saya ini, dan kalau ada orang yang dihutangi oleh si mati, tolong tuntut daripada kami. Kalau yang kecil-kecil tolong halalkan, kalau nak tuntut silakan. So ini penting sangat. Takut-takut tidak akan masuk syurga orang yang walaupun mati syahid bila ada hutang tak dibayar. Dan ramai orang berhutang. Memang plan tak nak bayar. Mana tak tahu? Itulah untungnya orang yang dah lama hidup. Ya, ada kehutang sebenarnya. Alah, dia tu loaded 1,200 tak ada hal lah. Ada orang hutang tak abang 1,000 tak bayar, 10,000 tak bayar, 20,000 tak bayar, 30,000 tak bayar. Ada yang hutang 110,000 tak bayar. Ni ringgit ya. Ya, ada yang hutang 200,000 tak bayar. Yang inilah tu dah nasib taubat lah kan. Nasib taubat lah kan. So adalah rahsia hikmah yang tersembunyi. Tetapi bila Tok Mak campur adalah 3 juta orang yang tak bayar hutang kepada Tok Abah. Tapi Tok Abah tak apalah. Kita niat pun dia bermain. Ya, mungkin belum ada segitu, tapi ya, bila kita just redha, maka Allah gantikan 10 kali ganda. So, Tok Abah dah ada 7 juta ke? Ya, sebab hutang 700,000? No, more than 7 juta. Wih, kayanya. Apa tak kaya? Mata masih nampak berapa nilainya? 7 juta. Come on. Mata yang dah tua bangka umur 71 tahun masih nampak. Boleh baca Quran, boleh tengok anda. Boleh baca Quran tu berapa nilainya? Boleh baca, boleh tulis, ya, tanpa bantuan cermin mata. Berapa nilainya? 7 juta. Come on. Boleh mendengar walaupun kurang pendengaran. Dah 70 tahun ya. Tapi masih boleh dengar. Ya, boleh lah. Alhamdulillah. Berapa nilainya? Tangan masih boleh bergerak. Memanglah tak sekuat dulu. Pegang pun ada yang terlepas, pecah. Berapa nilainya? Boleh berjalan, boleh exercise, boleh makan. Tak ada darah tinggi, tak ada penyakit yang berat. Berapa nilainya? So, I'm not worried. So, Allah akan gantikan, akan compensate. Tapi ingat, magic. Hidup jadi sempit kalau tak bayar hutang. Hidup jadi sempit. Bayar hutang, maka tidak akan miskin orang bayar hutang. Biarpun kita banyak kurang aset dan sebagainya bayar hutang, tapi kita akan berkat. Selamat di dunia, selamat di alam barzah, selamat di akhirat. Tidak masuk syurga orang yang mati syahid asbab hutang tak bayar. Kan sengsara. Nampak ke nampak? Nampak, ya? Okey, ya? Okey. Itu tip nombor 26. Hidup sempit bila hutang tak bayar. Tengok. Ya, kalau bayar hutang je hidup akan lebih lapang, rezeki bertambah muai, ya, anak-anak jadi baik, suami isteri tidak bergaduh, lebih bahagia, just because you mula bayar hutang dengan niat yang ikhlas. Okey. So ingat, program kita dibawakan oleh webinar pada 27 November. Dan Tok Bah pun semalam buat video
mengutip dana untuk PPIT Tok Abah sebagai penasihat dan sebagai duta Pusat Pengajian Islam At-Taibin di bawah Masjid At-Taibin Cemor Perak. Tok Abah tengah collect ni, memang rayuan terakhir menangis-nangis lah AJK ya. Sebab nak cari 1.7 bilion untuk siapkan 20% lagi projek yang tertangguh. Kontraktor dah minta menjelang 31 Disember. Tok Abah buat video merayu, mudah-mudahan adalah orang Malaysia kalau seorang RM1 pun, maka insyaAllah kita akan dapat kutip 1.7 bilion dalam masa 2 bulan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, Allah, kasih sayang Allah maha hebat ya. Memang ramai yang menangis. Ya, ramai orang mencebik-cebik, alah gila punya projek. Kini PPIT Pusat Pengajian Islam Taibin membuat 80 chalet untuk untuk warga kelas warga rumah orang tua, untuk warga mas ya, warga mas, mualaf dan asnaf untuk belajar agama. Dah siap dah 80%, tinggal sikit-sikit je. Tapi perlukan 1.7 million. Kita dah collect 8 juta lebih. Dalam masa 3-4 tahun, memang dengan penuh air mata, sengsara ujian, mudah-mudahan akan dapat dikumpul dan selesai dan dapat digunakan sepenuhnya menjelang Januari 2023. Amin ya. So semua ada tu. Dan ramai orang sahabat-sahabat yang sama-sama kita ni Hasan nak bantu ya. Puan Zainul dari Singapura pun dah pesan pada kawan-kawannya, jom kita bantu Tok Abah. Mudah-mudahan ya. Ada link kat komen pin ke atas. Okey, so kita ada 5 minit lagi. So nombor 26 apa tadi? Hidup sempit bila hutang tak bayar. Nombor 27, hidup sempit bila menzalimi binatang, seperti mengurung burung dalam malam-malam dalam sangkar tanpa sebab-sebab yang munasabah, ya. Mengurung kucing yang tak dikeluarkan langsung, mengurung, tak kisahlah ya. Ada orang yang sengsara sebab mengurung katak dalam sampai meninggal dunia, sampai matilah. Sampai mungkin akan diseksa dalam neraka. Menzalimi binatang. Dan Tok Abah kena tengok orang menzalimi anjing, baling monyet, menyeksa. Allah, sedihnya. Ya. Semalam anak dan menantu Tok Abah, 2 hari lepas nampak seekor kucing hampir kena langgar, anak kucing. Maka akhirnya rupanya dia terselit, dia masuk enjin kereta, bawa ke workshop, keluarkan, sihat, hantar ke klinik, bawa ke rumah. Nampak aja kena dia nak angkat, namanya Bella. Kucing yang umur dalam 3 minggu, 4 minggu kot umur kucing tu. Ya, setelah dihantar ke vet, klinik veterina, maka dia ambil anak angkat. Dan di rumah kami dah ada 10 ekor kucing kot. Semua kucing jalanan. Bukannya kucing yang hybrid yang sebagainya, breed yang tinggi sampai 2, 3, 5, 10 ribu. Tak ada. Ini semua kucing jalanan yang sangat cantik, sangat comel, sangat sehat. Syukur, Alhamdulillah. Rupanya nak jaga kucing 10 ekor ni pun lebih mahal daripada menjaga baby. Dengan makanan, dengan klinik, dengan veterina, dengan macam-macam lah ya. Tapi mudah-mudahan lah. Hidup sempit bila menzalimi binatang. Hidup akan, rezeki akan murah bila kita berbakti pada binatang. Cuba tengok restoran-restoran, mamak restoran India. Mereka akan bagi makanan kepada burung berperati. Ada seorang Tok Abah, nombor kawan Tok Abah, namanya siapa? Ustaz Syekh Azmi. Kenapa sebut nama? Benda baik. Syekh Azmi dulu ada sebuah kedai, ya. Dia kedai untuk urut-mengurut, ya, dan rawatan tradisional. 15 tahun yang lepas ada satu pintu kedai. Tapi hobinya tetap petang akan bawa 1-2 kilogram gandum untuk dia bagi makan kat burung di padang. Dia dah buat lebih kurang 10 tahun, lebih 10 tahun. So daripada satu kedai, satu pintu ke 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu kedainya, makin maju. Akhirnya dapat satu bangunan. Dapat satu bangunan untuk pusat rawatan alternatif termasuk urut-mengurut. Sahabat Tok Abah, Syekh Azmi. Dahsyat. Ya, hidup akan sempit bila menzalimi binatang. Hidup akan melempah ruah rezeki bila membantu, menolong, berbuat baik pada binatang. Ada seorang sahabat Tok Abah namanya Haji Sanusi Bajuri. Kerja dia mengutip, ya, kucing dan anjing yang terbiar gelandangan, dikutipnya. Anjing pun dikutipnya. Lepas tu dia bagi makanan, dia ada kebun. Sekarang dia ada 100 ekor kucing dan anjing yang dipelihara. Bukan dia pelihara lah, dia bagi makan kat kebunnya. Itulah kerja dia sekarang, umur 70-an, bersama isteri beliau. Dia menjaga
binatang-binatang. Dan bila kami jemput untuk pergi ke jamuan petani, dia kata nak sangat datang. Tapi kalau saya datang, takut kucing dan anjing yang saya bagi makan ini akan kelaparan. Allahumma salli ala Muhammad. So dia tak dapat join kami atas sebab berbuat baik pada binatang. Dan Tok Abah nampak contoh ya, dan kata ulama pun, orang yang berbuat baik pada binatang, hidupnya lapang, rezekinya murah, matinya senang. Matinya senang. Mati dengan senyuman lah, insyaAllah. InsyaAllah. Yalah, sembahyang jaga-jagalah. Yang wajib kena perbuat lah. Jangan sibuk asyik jaga kucing, jaga anjing, tapi tak sembahyang, cerita lain. Tip nombor 27. Ya, program kita juga dibawakan oleh To Be Fair ya. Ni To Be Fair ni. Excel Plus Perasa Coklat. Ini pun seronok juga. Ada vitamin C, ini untuk anak-anak umur 2 tahun sampai umur 80 tahun. Ada kolesterol, susu awal lembu, ada tama, ada susu, ada DHA powder, ada biji teratai, antara lain main ingredient. Dan kesannya anak-anak yang makan ni, ya Allah, dia akan fokus, sonok belajar, lama belajar, mudah faham. Bila dia sonok belajar, mudah faham, rajin belajar, lama belajar, apa jadi? Pandailah akhirnya. Jadi pandai. Yang bukannya makan terus pandai, tak. Itu tipu tu. Kalau makannya terus pandai, baru seminggu dah memang pandai. Itu mengarut. Dia makan ni, maka dia jadi rajin, bertenaga, fokus, dia seronok belajar, lama belajar. Dan kita pula berkaitan dengan doa, Fatihah, ayat kursi, alam nasrah. Pesan pada mereka, duduk menghadap kiblat. Lepas tu, doakan guru-guru kamu untuk berkat ilmu. Doakan kawan-kawan untuk berjaya. Bila kita doakan kawan untuk berjaya, malaikat doakan kita untuk berjaya. Jadi, satu keluarga berubah. Mak bapak haramkan kata-kata negatif. Mak bapak doakan kepada anak-anak. Mak bapak bentuk rumah tangga yang harmonis. Sebab pelaburan untuk makanan tambahan, bahan Excel Plus coklat ni, maka the whole household berubah. Kesannya sure lah hebat. Sebab wa'allai salil insani ila masya. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. So ini dia. Ini pun ada kat komen pin kat atas tu ada. Dan mungkin dah ratus ribu orang yang dapat manfaat. Ya, daripada anak kecil sampai anak dewasa ya. Dapat manfaat. Tok Abah, cucu-cucu Tok Abah pemakan ni. Dan jauhkan dari cucu ya. Sebab dia ni sedap. Bagi sebiji pagi, sebiji petang. Jauhkan dari mereka sebab dia nak lebih. Can I have 3? Can I have more? Kata cucu-cucu Tok Abah. Sebab sedap sangat. Ya, ini dia. So mudah-mudahan membantu, insyaAllah. Okay guys. Ya, Tok Abah ada masa sikit lagi. Nombor 28. Fikiran tenang dan tekanan darah turun kepada normal bila tengok ikan dalam akuarium. Magic tengok ikan dalam akuarium. Ini Tok Abah baca report 35 tahun lepas. Tok Abah pun ada akuarium. Masa dulu Tok Abah ada akuarium. Muda-muda dulu. Tangkap ikan biasa je kat parit. Kat UKM. Dengan anak-anak. Anak-anak masih kecil ya. Tok Abah pun ada akuarium. Ikan sepat, ikan betuk. Ya, ikan cantik lah. Tapi cepat kotor sebab ya Allah dia punya berak banyak. Tapi memang tengok tenang. Tok Abah tenang. So bila Tok Abah bagi motivasi ke IJN dan banyak hospital, dia punya pengarah hospital tanya, Tok Abah, ni ada Duli Muhammad Mulia Sultan, ni ada yang kami rawat. Dia nak bagi hadiah. Jadi apa hadiah yang patut kami minta? Sebab mereka nak bagi hadiah. Tok Abah kata, minta akuarium. Ada salah seorang Raja Melayu ya, bila dia sangat berterima kasih pada hospital tu, dia berikan satu akuarium. Dia bila Tok Abah tanya pada dia punya pembantu khas, tak mahal lah akuarium tu. Cuma RM26,000 akuarium kat IJN masa tu. Tok Abah bercakap pada pengarah hospital, minta. Dan sejak tu Tok Abah nampak, tak tahu sekarang dah lama Tok Abah tak masuk IJN, ada tak lagi akuarium di IJN, Institut Jantung Negara. Ni dulu Tok Abah pergi memberikan motivasi dan sebagainya 20 years ago. Dah lama tak masuk IJN, so tak tahu situasi sekarang. Mudah-mudahan masih ada ya. Dan Tok Abah tanya ulama, kenapa kita tengok ikan, kita akan tenang, high blood pressure turun kepada normal? Kata ustaz, kata ulama, ikan sambil berenang sentiasa berzikir. So bila kita tengok makhluk yang sedang berzikir, kita tumpang zikir ikan yang sedang berzikir, kita akan tenang. Tengok ikan, dah lah dia cantik berenang dan berzikir. So kata seorang guru Tok Abah apa? Kalau kamu tak tahu malu Muhammad Fazilah, kamu tumpanglah zikir ikan untuk dapat ketenangan. Kalau tak tahu malu lah. Tapi kalau kamu tahu malu, kamu berzikir sama. Kamu berzikir. Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Betul lah. Kita tengok ikan yang berzikir pun kita tenang.
Tapi kalau tak tahu malu, tengoklah ikan. Tapi kalau tahu malu, kita tengok ikan sambil berzikir. Kita zikirlah sama. Okey. Nombor 28. Okey. Okey. Oh, Tok Abah ulang balik ya. Ada ulang balik poinnya. So, Tok Abah kata apa? Hati akan poin tip nombor 29 mas ulangan, tapi tak apalah. Rasa tenang bila peluk haiwan kesayangan. Peluk kucing, peluk kita dah buat dulu ya, tapi kita ulang. Ya. So main dengan kucing, ya, peluk haiwan kesayangan. Itu semain Tok Abah malam tadi pun buat kajian tentang bagaimana nak work life integration. Salah satu dia punya tipnya lah, agensi izinkan pekerja untuk bawa pet. Mana ada boleh bawa pet ke tempat kerja? Tapi banyak organisasi di dunia yang telah mengizinkan untuk bawa pet. Malahan ada hospital yang mengizinkan pesakit-pesakit berjumpa dengan haiwan kesayangan waktu melawat. Pukul 5, pukul 6 ya. Melawat tu waktu lawatan, anak-anak datang, keluarga datang bersama dengan pet ataupun haiwan kesayangan. Dia dapati kadar penyembuhan pesakit 50%, 50% lebih pantas berbanding mereka yang tidak bertemu dengan haiwan kesayangan. Magic tak magic? Magic. Ya. So tak apa berhenti di sini. Ya. Daripada nombor 29, besok Tok Abah akan sambung ke nombor 30 kalau ada peluang, ada panjang umur ya. So happy birthday, happy anniversary, selamat bertugas, selamat buat kerja amal, selamat kata tu berehat, selamat dalam perjalanan, selamat untuk mereka yang sakit makan ubat dan banyak bertaubat, redha dan sentiasa senyum. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.